Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, bersama saya Puan Syariza dari MN Channel. Okey, memandangkan ini merupakan konten pertama saya untuk channel ini. Firstly, saya nak kenalkan diri saya sebagai seorang pegawai dietetik atau juga dikenali sebagai dietitian. Maybe ada di antara anda semua yang tahu apa itu dietitian dan maybe juga tidak. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu, dietitian tu adalah satu kerjaya seperti doktor tapi kita berbicara pasal makan. Okay y'all, bila kita cakap pasal makanan ni, macam-macam kita boleh cakap kan? Tapi hari ni saya nak spesifik atau memberi perhatian lebih khusus untuk berbicara tentang diet untuk pesakit kanser. Okey, sebelum saya berbicara dengan lebih lanjut, untuk pengetahuan semua, saya ingin memberitahu bahawa saya merupakan seorang subjek matter expert di dalam bidang dietetik onkologi. Jadi, jika anda, penonton-penonton semua, ada kemusykilan berkenaan dengan kanser dan diet yang berkaitan, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini. Sebagai seorang subjek matter expert di dalam bidang dietetik onkologi ini, benda pertama yang saya ingin berbicara dan menekankan di sini adalah tentang kanser dan diet. Okay. Saya faham bila kita pertama kali didiagnose atau menghidap diberitahu oleh doktor menghidap kanser, kita akan timbul rasa risau, rasa sedih, takut kerana ramai yang menganggap kanser ini merupakan satu penyakit yang fatal atau membunuh. Okey, pada keadaan ini pesakit kanser biasanya akan mula mencari maklumat melalui sumber-sumber internet, orang ramai, rakan-rakan daripada pembacaan bagi mencuba mendapatkan rawatan dan juga mendapatkan apa-apa sahaja tip untuk menyembuhkan penyakit yang dihidapi, terutama sekali daripada sudut diet. Namun perlu diingat, kadang-kadang maklumat yang diperolehi daripada rakan, internet mungkin tidak 100% tepat. Dan kebanyakannya daripada apa yang saya lihat dan pengalaman saya, pesakit-pesakit kanser mula untuk mengamalkan diet yang tidak benar ataupun tidak tepat. Seperti contoh, mengelakkan makanan-makanan tertentu. Contohnya gula, daging merah, maybe sesetengah sayur-sayuran, susu dan banyak lagi. Jadi, adakah ini betul? Atau tindakan yang dilakukan, diambil ini, adakah ia tepat? Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya apabila anda menghidap kanser atau anda telah didiagnose sebagai seorang pesakit kanser, pertama yang perlu anda ingat adalah metabolisme badan anda akan meningkat. Apabila meningkat, ini bermakna badan anda memerlukan jumlah tenaga yang mencukupi supaya tubuh anda mampu untuk melawan penyakit yang dihidapi. Bagaimanapun melalui pengalaman saya, benda ini berlaku sebaliknya. Pesakit kanser lebih cenderung untuk tidak makan makanan yang diperlukan akibat takut dan risau bahawa makanan tersebut akan menyebabkan kanser mereka lebih teruk dan merebak dengan lebih cepat. Okey, yang mana benda ini tidak benar. Sebenarnya, apa yang berlaku,
untuk pengetahuan semua, melalui statistik dan kajian yang telah dijalankan di kalangan pesakit kanser, antara penyebab kematian di kalangan pesakit kanser adalah disebabkan oleh keadaan malnutrisi atau lebih dikenali sebagai keadaan di mana pesakit kurang tenaga, maknanya tidak mengambil tenaga dengan cukup dan juga protein dengan cukup. Which is sebenarnya keadaan ini boleh dielakkan sekiranya pesakit dapat memastikan pengambilan makanan yang diambil seharian mencukupi bagi membekalkan tenaga dan protein yang cukup untuk melawan penyakit yang dihidapi. Jadi, para penonton semua, terutama sekali pesakit-pesakit kanser yang melihat video ini, sila ingat apa yang saya katakan ini. Bila anda menghidapi penyakit kanser, anda perlu makan dengan cukup untuk memastikan anda mendapat tenaga dan protein yang diperlukan oleh tubuh badan bagi melawan penyakit yang dihidapi. Bukannya mengelak ataupun mengurangkan pengambilan makanan anda, mengelakkan makanan-makanan tertentu dan juga mengambil suplemen-suplemen ataupun makanan yang mungkin sebenarnya tidak terbukti lagi boleh atau mampu menyembuhkan penyakit yang dihidapi oleh anda. Jadi, untuk penonton semua, sekiranya anda ada soalan yang lebih lanjut, sila type di ruangan komen di bawah. Jadi, saya akan cuba untuk menjawab segala pertanyaan anda untuk konten akan datang. Oh, sebelum saya terlupa. Untuk pesakit kanser yang disayangi di luar sana, pastikan anda makan secara seimbang dan pernah tak dengar tentang suku-suku separuh yang sentiasa diulang oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun kadang-kadang ada iklannya tertayang di TV? Okey. Jadi, ikut panduan suku-suku separuh tersebut untuk memastikan anda dapat keperluan tenaga dan protein yang mencukupi. Okey, saya rasa cukup dulu setakat ini. Ingat, pastikan anda makan mencukupi, ikut panduan suku-suku separuh dan sekiranya anda ada pertanyaan lanjut, tinggalkan komen anda di ruangan di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel ini. Sekian, terima kasih.